khabar semua? Hopefully semua sihat. Nama saya Muhammad Haziq Hakimi Bihamdan. Saya dari Sekolah Sultan Al-Habsyah dan hari ini saya akan bercakap sedikit berkenaan dengan apakah kepentingan untuk kita menjaga ekonomi dalam pada masa yang sama kita juga menekankan ataupun mengutamakan kesihatan rakyat. Jadi sebelum tu, saya rasa molek untuk saya bagi tahu kepada semua apakah tahap ekonomi negara kita sekarang. Untuk pengetahuan semua, kita sepanjang tempoh kawalan pergerakan negara Malaysia mengalami kerugian sebanyak 63 bilion ringgit Malaysia, yang mana setiap hari dianggarkan hampir 2.4 bilion ringgit kita mengalami kerugian. Dan bila berlaku perkara ini, maka kita terpaksa melakukan pelbagai pinjaman, kita terpaksa dunia dan menyebabkan kadar inflasi akan berlaku. Bila perkara itu berlaku, banyak lagi perkara-perkara lain akan berlaku. Contohnya kadar pengangguran akan meningkat dan sebagainya, seperti yang berlaku di negara Amerika Syarikat. Jadi perkara ini kita dapat lihat bagaimana sebenarnya kita sebagai rakyat dan juga kerajaan kenalah prihatin terhadap ekonomi semasa. Sebab walaupun kesihatan kita utamakan, tapi dalam pada masa yang sama ekonomi kita sekarang ini sedang sakit. Ekonomi kita, bukan saja negara kita, malah negara seluruh dunia sedang mengalami pelbagai nilai mata wang jatuh, harga minyak dunia jatuh. Pelbagai inisiatif kerajaan untuk menyeimbangkan antara kesihatan dan juga ekonomi rakyat. Antaranya, kerajaan kita telah melaksanakan ataupun menubuhkan jawatan kuasa khas Kabinet Keseimbangan Kesihatan, Keselamatan dan Ekonomi. Sebab apa? Kerajaan melihat perlu ada keseimbangan antara ekonomi dan juga kesihatan rakyat. Maksudnya, ekonomi sekarang ni kita sedang lihat semula, tetapi dalam pada masa yang sama kesihatan kita tidak abaikan. Baiklah, itu dari segi bagaimana kaitannya antara kesihatan rakyat dan juga ekonomi. Sebab dalam pada masa yang sama kerajaan sekarang ni sedang bersedaya upaya berusaha untuk menyeimbangkan antara ekonomi dan juga kesihatan rakyat. Sebab itulah wujudnya Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Kita lihat pula bagaimana apakah peranan dan tanggungjawab rakyat terhadap diri sendiri dan juga kepada masyarakat. Sebab bila kerajaan memutuskan untuk melakukan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, maka sebenarnya PKPB ni ia adalah satu berbentuk pilihan. Maksudnya kerajaan persekutuan membenarkan untuk aktiviti ekonomi dijalankan, tetapi melihat kepada kerajaan negeri masing-masing. Ada kerajaan negeri yang melambatkan tempoh pergerakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat di negeri mereka. Tapi ada negeri yang bersedia, maka mereka boleh saja untuk melakukan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ni dan melakukan kegiatan ekonomi masing-masing. Tapi dalam pada masa yang sama, walaupun kerajaan membenarkan untuk melakukan kegiatan ekonomi masing-masing, tetapi firma dan juga kilang-kilang hendaklah memenuhi SOP yang ketat yang telah pun ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebab kalau mereka ada didapati melanggar SOP yang ditetapkan oleh KKM ini, maka firma tersebut akan dikenakan tindakan yang keras dan malah akan ada sampai penutupan premis tersebut. Itulah Datuk Dr. Nur Hisham, Ketua Pengarah Kesihatan kita, sentiasa mengingatkan kita untuk membuat penjarakan sosial, untuk memakai topeng muka di tempat awam, kita menjaga kebersihan dan elakkan perhimpunan ramai. Jadi inilah kehidupan baharu yang perlu untuk kita adapt supaya penularan wabak COVID-19 ni tidak berlaku secara teruk. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, but it is not necessary for us to jalankan perniagaan pada waktu tu juga. Kita perlu ingat bahawa di saat kita gembira, kita boleh keluar mencari rezeki. Yalah, dah terperangkap di rumah selama 2 bulan, tapi kita ingat masih lagi ada masyarakat yang bimbang tentang keselamatan mereka dan keselamatan ahli keluarga mereka. Dan lagi satu, berkenaan dengan tanggungjawab kita sebagai rakyat untuk tidak menyebarkan berita-berita palsu berkenaan dengan COVID-19 ni. Sebab jika kita mendapat satu maklumat tu, kita kena analisis dahulu maklumat tu dengan lebih mendalam. Kita tidak boleh percaya maklumat tu 100%. Bagaimana kita buat analisis dengan kita lihat statistik, bagaimana statistik COVID-19 sekarang. Sebab statistik COVID-19 di Malaysia sekarang menunjukkan 70% kadar kesembuhan dan hanya 30% lagi yang perlu untuk kita fokuskan bagi menangani wabak ni. Jadi
berapa ramai saja orang di luar sana yang tahu adakah kadar peratusan di Malaysia ni dah sampai 70% kadar kesembuhan. Berapa ramai je orang tahu tujuan MCO diadakan adalah untuk kita flatten the curve. Dan berapa ramai saja orang tahu yang untuk kita memutuskan rantaian COVID-19 ni kita perlukan vaksin. Jadi janganlah terburu-buru untuk terus percaya terhadap satu maklumat yang kita dapat. Sebab itulah walau bagaimanapun dalam pada masa yang sekarang, social distance amatlah penting kepada kita, tanggungjawab sosial kita. Itu kalau kita lihat kat negara-negara yang berjaya menangani COVID-19 ni, tidaklah berjaya tapi sekurang-kurangnya mereka menunjukkan pengurangan yang ketara. Contohnya negara Korea Selatan yang mana mereka tidak pun melakukan total lockdown ni kepada masyarakat, tapi mereka hanya mengamalkan social distance. Mereka boleh pergi ke tempat kerja, mereka melakukan kegiatan ekonomi, tetapi mereka melakukan social distance. Dan sama seperti negara Sweden, negara Taiwan yang mana mereka tidak pun melakukan total lockdown, tetapi mereka mengamalkan tanggungjawab sosial. Mereka tahu mereka sayang masyarakat, mereka sayang diri mereka, mereka sayang keluarga. Jadi mereka faham dan mereka perlu mengamalkan disiplin yang sangat tinggi menghadapi kehidupan baru di negara mereka. Dan perkara ini bukanlah mudah bagi sesebuah negara. Sebab kalau kita lihat kat negara Amerika Syarikat sendiri pun, yang kadar COVID-19 nya meningkat beratus-ratus ribu hingga menjadi tangga pertama kes positif 19 yang paling ramai di dunia, tapi mereka buat lockdown. Mereka buat juga lockdown, tetapi sangatlah tidak disambut baik oleh masyarakat diorang. Ada masyarakat yang pergi membuat protes terhadap lockdown yang diumumkan oleh kerajaan Donald Trump. Kalau kita lihat sebelum-sebelum ni, minggu sebelum ni, ada video yang viral berkenaan dengan seseorang yang pergi menemu ramah rakyat Amerika Syarikat yang pergi membuat protes di Amerika Syarikat. Dan kata masyarakat yang buat protes tersebut apa? Mereka kata, saya tidak takut berkenaan dengan COVID-19 ni, kerana saya lagi takut pokok yang jatuh dah hempap saya daripada kuman ataupun virus yang kecil ni. Selain itu ada juga masyarakat yang cakap, kenapa kita kena kuarantin? Saya sihat, saya tak sakit dan saya tidak perlu kuarantin, cakap yang tu. Dan ada pula masyarakat yang cakap ini semua agenda WHO, ini semua agenda Bill Gates dan sebagainya. Jadi perkara ini memang sangatlah penting untuk kita ada rasa tanggungjawab dan common sense dalam diri untuk duduk kat rumah. Tanggungjawab sosial tu sangat penting kepada kita. Sebab kalau kita tengok negara Amerika Syarikat sendiri pun, negara yang mempunyai kuasa besar dunia, masyarakatnya tidak prihatin terhadap isu semasa dan tidak prihatin terhadap masyarakat lain, menyebabkan virus ini tersebar ke seluruh negara Amerika Syarikat. Jadi itulah sepatutnya kita kena bersyukur kita lahir kat Malaysia, rakyat kat negara Malaysia ni masih ada common sense untuk duduk kat rumah, kita buat social distance, kita elakkan perhimpunan ramai, dan perkara itu masyarakat ikut. Dan perkembangan COVID-19 di Malaysia pun menunjukkan keadaan yang positif. Kita sudah semakin flatten the curve dan insyaAllah lama kelamaan COVID-19 di Malaysia akan berakhir dan diputuskan rangkaiannya. Itu sahaja daripada saya, terima kasih.